Okay, hi. Okay, sambung kita hari ini. Alright, for the last subtopic of vector. In this topic, there is a subtopic. The last subtopic is about vector in Cartesian planes. So, bila mana kita kata pasal vektor dalam satu kertas, dia mesti berhubung dengan paksi X dan paksi X dan paksi Y. Awak akan ada paksi Y, awak akan ada paksi X dekat satu kertas. Satu kertas tu apa? Graf awak lah. Alright, kita kena ada koordinat. Kita kena ada the value of X, the value of Y. Kita boleh tahu. Alright, contohnya cikgu ada kat sini anak-anak. Ni. Okay. Vektor dalam satu kertas, bila mana kalau macam contoh cikgu ada paksi Y, cikgu ada paksi X, kita ada vector of AB. Dekat sini cikgu boleh tulis vector of AB. Macam ni. Okay. Vector of AB dekat sini kita boleh kata yang atas adalah X, yang bawah adalah Y. Okay, berapa jarak X, berapa jarak Y anak-anak? Daripada A pergi B. Sebab tu dapat AB. So, ke atas X, bawah Y. Bila A ke kanan dia positif. Ni anda yang ni soalan cikgu. Ke kanan 2 kali. 1, 2. Positif 2. Naik atas 1, 2, 3. Kan dekat paksi Y. Ini paksi Y garisan mencancang. So ke atas 3 kali. So dia adalah 3. So X dia adalah 2. Positif 2. Y dia adalah 3. Positif juga. Ini dalam bentuk matrix. Kan dalam bentuk matrix ni, atas X, bawah Y. Dia positif maksudnya apa? Ke kanan. Kalau dia negatif, ke kiri. Yang Y, positif ke mana? Ke atas. Negatif ke mana? Ke bawah. So awak kena ingat benda tu. Dia macam translasi. Kita belajar dalam bentuk dalam penjelmaan. Dekat sini anak-anak, kita akan ada boleh juga kita tulis dalam bentuk I dengan J. Which is yang ni awak akan dapat 2I tambah 3J. Awak kena tahu depan I ni adalah the value of X, depan J adalah the value of Y. Kalau dia negatif, letaklah kat sini negatif. Faham? Depan mesti I, belakang mesti J. Jangan terbalik. So itu adalah dia punya cara dia. Okay, dalam bentuk IJ dengan matrix. So yang seterusnya, bila cikgu dah tahu the value of the matrix dalam vektor satu kertas untuk AB, cikgu boleh tahu dia punya magnitude. Magnitude bila mana awak nampak AB kat sini, vektor of AB ada palang kiri dan kanan. Maksudnya kat sini awak akan ada satu formula square root of X square plus Y square. Ni formula jarak ni. Okay, so magnitude dia kita akan dapat the value of square root of X tu adalah 2. So 2X tambah Y tu adalah 3. So 3 square. So kat sini kita akan dapat 4 tambah 9 berapa? 4 tambah 9. So sini akan dapat square root of 13. Kat sini je unit. Mesti ada unit. Alright, sebab dia magnitude. So kalau macam contoh awak ada dekat dalam ni, contoh soalan yang pertama, cuba tengok page 77. Sorry, 71. Muka surat 71 awak ada diagram yang kat sini. Cikgu buat certain question. Awak kena buat semua. Vector of A, nombor 1A. Vector of A kat sini adalah sama dengan vector of A. Awak kena tengok yang ni A. Kan dia ke atas. X dia tak ada cikgu. Ya, X dia tak ada. X dia tak ada maksudnya X dia adalah kosong. Y dia ke atas 1, 2, 3. 3 maksudnya 3. Kosong 3. Ataupun awak boleh tulis dalam bentuk IJ. Sama dengan I dia tak adalah sebab dia kosong. Dia adalah 3J je. Faham? So itu adalah vector A. Kalau cikgu nak tahu dia punya magnitude, magnitude of vector A maksudnya square root of, kat sini kosong square tambah 3 square. Which is kosong square is kosong lah. Kat sini 3 square adalah punca kuasa 9. Ini adalah 3 unit. Itu adalah nombor 1. Cuba tengok AB. Cikgu berkenan AB. Soalan nombor 6. So dekat sini AB. Ni vector of AB anak-anak. Vector of AB apa? AB kita akan ada yang ni. A pergi B.
1, 2, 3 ke kanan. Nampak? 1, 2, 3 ke kanan. Maksudnya AB awak adalah 3 ke kanan. Dia pergi bawah. 1, 2, 3, 4. Maksudnya negatif 4. Kenapa negatif? Dia ke bawah. Ataupun awak boleh tulis dalam 3I tolak 4J. Ni maksud cikgu. Okay, ataupun magnitude dia. Okay, seterusnya cari dia punya magnitude anak-anak. Cari dia punya magnitude maksudnya square root of 3 square plus negative 4 square. Mesti letak dalam bracket. So kat sini awak akan ada square root of, kat sini 3 square adalah 9. Ni negatif 4 kuasa 2 adalah 16. Kat sini adalah punca kuasa 25. Sama dengan 5 unit. Bila punca kuasa boleh selesaikan, awak selesaikan. Tak boleh selesaikan, biarkan macam jawapan tadi yang ni. Okey, tak ada masalah. So itu adalah untuk vektor dalam Sapta Cartez. Lepas ni kita tengok pula unit vektor. Okey, cikgu recap sikit. Tadi kita dah belajar tentang vektor. Lepas tu kita belajar tentang vektor dalam Sapta Cartez. Lepas tu kita belajar tentang magnitude dan sebagainya. So lepas ni cikgu nak ajar tentang unit vektor. Okey, vektor unit. Kalau vektor unit maksudnya kalau cikgu ada vektor of A, dia mesti ada cap. A cap. Cap ni adalah vektor unit. Maksudnya apa? Sama dengan vektor of A bahagi dengan magnitude dia. Contohnya yang ini. Awak pergi buka muka surat 72. Ni. Soalan 72, muka surat 72, soalan 2. Alright, soalan nombor 2. So kita buat. Ni cikgu dah salin soalan dia. So dekat sini anak-anak nombor 2 kita ada vector of u. Dia so cari unit vector. So kita tahu vector of u yang ini. Okay. Unit vector kita kena tahu dia punya magnitude dia. Cikgu kena ni. Allah. So cikgu akan ada kat sini adalah unit vector u. Magnitude dia. Magnitude dia apa? Square root of negatif 1 letak dalam kurungan kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. So dekat sini pastikan awak akan ada 1 tambah 9 square root of 10 unit. So biarkan macam ni je anak-anak. Bila nak unit vector maksudnya vector of u kat sini ada dia punya magnitude. Lepas tu ada cap. Tambah cap dia je. So kat sini awak akan ada kat sini adalah sebenar of vector of u perkan dengan magnitude dia. Bahagian magnitude. Vector u apa? Negatif 1 negatif I tambah 3J perkan dengan square root of 10. Ini tak cantik. Asingkan dia. Negatif 1 per punca kuasa 10I tambah 3 per punca kuasa 10J. Tu je. Itulah U cap. Senang je. Tak ada masalah pun. Alright. So seterusnya C. Bila mana kalau macam contoh, pergi tengok soalan. Awak ada kat sini diberi U sama dengan 3I tambah 5J. Vector of V sama dengan 2I tolak J. Dan W sama dengan negatif 4I tambah 2J. Cari setiap yang berikut dalam sebutan I dan J. Cuba tengok I. Nombor 1. So kita ada vector of U tambah 2V tolak W. First thing first, awak kena substitute the value of U ke dalam ni. Okay, dalam equation. Okay, cuba tengok cikgu substitute kan. So kat sini awak akan ada sebenarnya adalah vector of U. So sini sebenarnya bila kita nak tahu vector of U apa, U adalah 3I tambah 5J tambah 2. Vektor V apa? Vektor V adalah 2I tolak J. Vektor W apa? Negatif tolak W. Letak dalam kurungan negatif 4I tambah 2J. So dekat sini sebenarnya anak-anak first thing first awak kena kembangkan macam biasa. 3I tambah 5J. Tak ada masalah yang ini. Ni kembangkan 2 darab 2 4I. Positif, negatif, negatif 2 darab 1. Ni 2J. Negatif, negatif, positif 4I. Negatif, positif, negatif 2J. I dengan I, J dengan J. Jangan kau pergi campur je. Hey. So I dengan I kat sini 3. 3 tambah 4
7. I lagi kat sini 7 tambah 4 11I. J pula ni 5 tolak 2 3J. 3 tolak 2 lagi 1J. Positif J. Dah yang tu je. Inilah dia punya vektor dia. Okey. Seterusnya, dalam soalan seterusnya yang ini, D, dia bagi matriks dalam bentuk dia bagi vektor dalam bentuk matriks pula anak-anak. So anak-anak diberi P sama dengan 3 2, Q sama dengan negatif 1 4, R sama dengan 5 negatif 1. Cari setiap yang berikut dan ungkapkan dalam bentuk vektor lajur. Vektor lajur tu bentuk matriks lah, kolom vektor. So cikgu ambil pilih soalan nombor 2. 2P tambah 4Q tolak R. Okey, cikgu dah salin dah. So kita ada 2P tambah 4Q tolak R. Sebenarnya kat sini awak akan dapat 2P awak. P awak adalah 3 2 tambah 4Q. Q awak adalah negatif 1 4 tolak R. R awak adalah 5 negatif 1. Kan macam matrix. Okay. So macam matrix. So kat sini awak akan dapat 2 darab 3 6 6 2 darab 2 4. Tambah kat sini adalah negatif 4 4 darab 4 16. Jangan buat careless. Tetap tolak 5 negatif 1. Tak payah nak buka dia punya ni. So barulah kita akan dapat 4 tambah positif negatif 4 tolak 6 tolak 4 2 tolak 5 negatif 3. 4 tambah 16 20 negatif positif. 20 tambah 1 21. Senang je.